Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Kembali semula bersama kelas ekonomi dengan Cikgu Kalai dalam tajuk baru pada hari ini. Sudahkah anda bersedia? Mari kita sama-sama belajar. Tajuk kita pada hari ini ialah 2.1 keseimbangan pasaran. Okay, cikgu akan ajar subtopik 2.1.1 menjelaskan hukum permintaan dan 2.1.2 melukis dan menjelaskan pembentukan keluk permintaan individu dan pasaran. Mari kita lihat apakah maksud permintaan. Murid-murid, permintaan merujuk kepada keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Okey, di mana apabila seseorang individu itu ingin membuat permintaan, maka dia mestilah ingin terhadap barang yang hendak dibeli. Dan pada masa yang sama, mesti mampu iaitu memiliki wang yang secukupnya untuk membuat permintaan tersebut. Jadi boleh kita katakan permintaan berkesan ialah permintaan yang disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar. Murid-murid, sekarang mari kita lihat situasi ini di mana dua orang remaja lalu di hadapan sebuah gerai pisang. Lalu Ramli berkata, Sam, saya teringin nak makan pisang tapi tak ada duit. Apa kata Sam pula? Ramli, saya pun teringin nak makan pisang dan ada duit secukupnya. Murid-murid, sekarang siapakah yang akan membuat permintaan? Ya, Sam yang akan membuat permintaan. Maka permintaan wujud kerana ada keinginan dan kemampuan individu itu untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan pada satu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Jadi murid-murid harus faham, permintaan berkesan ialah permintaan yang disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar. Murid-murid, mari kita lihat penyataan ini pula. Pada hari pertama pesta buah durian, Puan Rena membeli 5 kilo durian apabila harga sekilo durian RM20. Tetapi pada hari terakhir pesta, kuantiti yang dibeli oleh Puan Rena meningkat kepada 8 kilo kerana harga sekilo telah jatuh kepada RM15. Murid-murid, cuba anda fikirkan mengapa permintaan Puan Rina meningkat? Murid-murid, secara rasionalnya, individu akan menambahkan permintaan apabila harga sesuatu barang menurun dan mengurangkan permintaan apabila harga barang meningkat. Contoh tadi adalah berkaitan dengan hukum permintaan, di mana hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin kurang kuantiti diminta terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti diminta terhadapnya dengan andaian ceteris paribus. Secara ringkasnya, hubungan antara harga barang dengan kuantiti diminta adalah seperti berikut, di mana apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga turun, kuantiti diminta akan meningkat. Hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah songsang ataupun negatif. Sekarang cikgu akan terangkan 2.1.2 iaitu melukis dan menjelaskan pembentukan keluk permintaan individu dan pasaran. Murid-murid, hubungan negatif antara harga barang dengan kuantiti diminta dapat digambarkan melalui jadual permintaan dan keluk permintaan. Murid-murid, sekiranya anda telah memahami hukum permintaan, maka anda boleh membentuk sendiri sebuah jadual permintaan. Baiklah, di sini cikgu sediakan satu contoh. Mari kita lihat. Okey. Terdapat harga RM per kilogram, kuantiti diminta dalam kilogram. Okey. Mula-mula, pada tingkat harga RM5, kuantiti diminta oleh individu sebanyak 4 kilogram.
Kemudian harga turun kepada RM4. Maka kuantiti diminta meningkat kepada 6 kilogram. Seterusnya, harga jatuh lagi kepada RM3. Kuantiti diminta meningkat kepada 8 kilogram. Dan akhirnya harga jatuh kepada RM2. Kuantiti diminta meningkat lagi kepada 10 kilogram. Murid-murid, jadual tadi jelas menunjukkan apabila harga durian menurun, maka kuantiti diminta semakin meningkat. Maka kita boleh kaitkan hubungan antara harga barang dengan kuantiti diminta ialah negatif ataupun songsang. Murid-murid, sekarang mari kita lihat cara melukis keluk permintaan. Mula-mula, lukis paksi menegak. Labelkan dengan harga. Dan lukis paksi mendatar. Labelkan dengan kuantiti diminta. Pastikan anda letak titik asalan kosong. Seterusnya, murid perlu menulis nombor dengan menggunakan skala yang betul. Kemudian, plotkan titik mengikut jadual. Contohnya, apabila harga RM5, kuantiti diminta 4. Plotkan dengan titik A. Kemudian, RM4, kuantiti diminta 6. Plotkan dengan titik B. RM3, kuantiti diminta 8. Plotkan dengan titik C. Seterusnya, RM2, kuantiti diminta 10. Plotkan dengan titik D. Kemudian, sambung titik-titik A, B, C, D. Maka terbentuklah sebuah keluk, iaitu keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Baiklah murid-murid, dalam topik hari ini anda telah pun belajar tentang apakah maksud permintaan, apa itu hukum permintaan, bagaimana untuk melukis dan menjelaskan pembentukan keluk permintaan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada murid-murid semua. Terima kasih murid-murid dan bertemu kembali bersama Cikgu Kalai dalam topik seterusnya.